sebut dalam surah Al-Ankabut, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Yang bermaksud, dan misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan kepada umat manusia dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya. Okey. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan dengar kupasan daripada Dr. Muhammad Arif Musa insya-Allah tentang perumpamaan ataupun kiasan, okey, ataupun perbandingan dan sebagainya, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut sebagai amsal, amsal. Dan sebelum kita meneruskan kelas kita, eloklah kita kenal dulu insya-Allah pentadabbur ataupun penceramah kita ataupun penyampai pada hari ini. Nama penuh beliau Dr. Muhammad Arif Musa. Dr. Muhammad Arif ni sekarang berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. USIM. Mungkin ada warga USIM di sini, mungkin boleh komen di ruangan komen, insya-Allah pelajar daripada USIM ke, lecturer ke, ataupun warga USIM lah, okay? Mungkin boleh komen. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan kita hari ini pensyarah daripada USIM. Dan dari sudut pendidikan, Alhamdulillah bachelor doktor di Universiti Madinah, okay? Universiti Islam Madinah. Seterusnya master di King Saud University di Riyadh, okay? Dan PhD doktor di USIM, Alhamdulillah. Mungkin ada yang kenal Dr. Arif, Dr. Arif Musa ni. Dan yang terbaru, karya doktor tentang tajuk inilah karya doktor. Dan kenapa kami ambil tajuk ini, sebenarnya karya inilah, okay? Karya yang terbaru Dr. Muhammad Arif, iaitu Kiasan Tuhan dalam Al-Quran. Saya pun masih lagi sedang baca lah buku ni. Tapi antara yang menarik yang saya dapatilah daripada buku ni, apabila doktor menganalisis perbandingan ataupun perumpamaan ataupun amsal dalam Al-Quran itu, dan doktor letakkan dalam kupasan tematik, kupasan bertema. Okay? Bukannya daripada awal sampai akhir tu perbandingan sahaja kan. Maksudnya pembentangan ataupun penulisan tentang perbandingan sahaja. Tapi Alhamdulillah buku ini disusun menggunakan metod tematik, okey, dan dibahagikan kepada 4 tema perbandingan ni dalam buku ni. Tema yang pertama tentang kehidupan dunia. Jadi doktor huraikan perumpamaan tentang tema kehidupan dunia, hakikat kehidupan dunia. Seterusnya tema yang kedua tentang sifat Tuhan, dan seterusnya yang ketiga tentang gambaran golongan beriman. Gambaran golongan beriman ni, apa perumpamaan dalam Al-Quran yang ada tentang gambaran golongan beriman. Dan yang terakhir, bab 4, ada gambaran Allah kepada golongan bukan Islam. Okey, menarik apabila dibahagikan mengikut metod tematik ini, kan? Dan buku ni doktor sampaikan ataupun tulis dengan rujukan kepada tafsir-tafsir dan juga merujuk karya-karya yang khusus berkaitan dengan amsal Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, insya-Allah semua para peserta dah bersedia ke? Mungkin boleh komen dekat situ. Dah bersedia insya-Allah untuk kelas kita pada pagi ini. Alhamdulillah dah 205 orang alhamdulillah bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kita doakanlah doktor mampu untuk sampaikan dengan baik, boleh berkongsi dengan kami semua insya-Allah pada pagi ini. Alhamdulillah. Okey, bersedia Ustazah? Alhamdulillah dah bersedia insya-Allah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Muhammad Arif untuk berkongsi dengan kita semua pada pagi ini selama sejam suku macam tu, dan di akhir nanti insya-Allah kita akan buka sesi Q&A. Falyatafaddal mashkura. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua
apa kita kata, yang mengikuti Mutiara Tadabbur pada pagi ini. Dan jutaan terima kasihlah pada Ustazah Fatmah kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentang satu aspek di dalam tafsiran Al-Quran, iaitu Amsal Al-Quran. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan tadi oleh Ustazah kita, Jazakallah khairan katsira, saya telah Alhamdulillah menerbitkan satu buku, Fadlillah wa birahmatih, buku bertajuk Kiasan Tuhan dalam Al-Quran, di mana di dalam buku ini saya cuba untuk mengupas beberapa ayat amsal musarrahah yang mana kita akan jelaskan sebentar lagi di dalam Al-Quran, dan juga saya cuba untuk mentadabbur ayat-ayat amsal musarrahah ini untuk kita mengambil panduan daripadanya. Sebelum saya nak pergi nak share slide saya dengan lebih mendalam, mungkin saya tak share lagi. Saya cuba share dulu. Um, oh, share ni dengan saya ni. Oh, macam ni. Okey, okey. Boleh nampak ke? Nampak doktor, Alhamdulillah. Nampak, Doktor, doktor tekan full screen. Okey. Okey. Okey, Suara Alhamdulillah. saya jelas semua? Jelas insyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah buku yang alhamdulillah telah diterbitkan oleh Karya Bestari. Jadi buku ini kenapa saya menulis? Ia kerana kita biasa mengajar Al-Quran, tafsir Al-Quran di surau-surau. Cuma pada satu hari itu uh, saya sedang mengajar tafsir kepada surah Al-Baqarah. Kemudian saya sampai kepada satu ayat, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Saya sampai kepada satu ayat yang menceritakan tentang golongan orang munafik. Jadi pada ketika itu saya sedang menggunakan rujukan tafsir pimpinan Ar-Rahman untuk sebagai rujukan dalam kuliah saya. Tetapi pada ketika itu saya kurang jelas tentang ayat tersebut. Jadi sebagai seorang pengkuliah pengajar pada masa itu memang satu masalah yang besar lah. Bila mana ayat yang kita nak kupas sendiri, ayat itu sendiri tidak apa jelas pada saya. Dan akhirnya saya mohon maaf pada jemaah pada ketika itu, dan kemudian saya balik dan cubalah rujuk pelbagai kitab tafsir untuk nak mendapatkan gambaran sebenarnya apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tersebut. Sebab kerana apa? Kerana satu-satu perumpamaan di dalam Al-Quran biasanya ia akan berkait dengan konteks di mana perumpamaan itu diletakkan. Contohnya kalau cerita itu adalah satu cerita tentang golongan munafik, bermaksud perumpamaan itu sebenarnya sedang menggambarkan keadaan orang munafik. Jadi kalau kita tidak memahami apa yang nak disampaikan Allah pada ketika itu, jadi kita tidak boleh nak mendapatkan satu gambaran umum terhadap ayat-ayat Amsal ini. Jadi kerana itulah timbulnya satu idea pada ketika itu untuk saya menulis sendiri. Walaupun saya sedar, kemudian saya sedar ada beberapa penulisan juga di dalam bab ini, tetapi setiap penulis itu ada sentuhannya yang tersendiri. Jadi saya cubalah untuk nak meletakkan sentuhan saya serba sedikit, moga ia memberi manfaat kepada diri saya terlebih dahulu dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan dan sidang pembaca sekalian. Jadi Alhamdulillah kita mula supaya tidak mengambil masa kerana saya diberikan hanya 1 jam suku. Sini pun dah saya rasa dah ambil masa sikit lah. Okay, kita pergi pada slide yang kedua. Jadi slide yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf buku ini saya cuba untuk nak meringkaskannya dalam meletakkan dalam slide, tapi orang kata saya pun tak berapa nak mampu lah. Kerana apa? Kerana bila penulis sendiri yang buat, kenapa kita menulis tu, setiap rangkap yang kita tulis tu ada objektif yang kita cuba nak capai sebenarnya daripada setiap rangkap penulisan tu. Kerana saya berhajat pada masa itu berniat untuk nak membawa flow penulisan itu untuk pembaca. Jadi bila nak ditarik dan diringkaskan sana dan sini, saya cubalah. Jadi saya harap kalau slide saya ada yang terpanjang sedikit, saya minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi insya-Allah saya cuba yang terbaik, insya-Allah. Jadi pertama sekali tentang
mukjizat tentang Al-Quran. Ya, saya menyebutkan antara mukjizat Al-Quran adalah pada ketinggian bahasa yang dimiliki sehingga sehingga ia dikagumi oleh seluruh bangsa Arab. Jadi kita sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ini diturunkan pada satu zaman di mana pada zaman tersebut orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kafir ataupun orang-orang Arab pada ketika itu mereka bersaing antara satu sama lain siapa yang boleh mencapai keindahan bahasa. Sebab itulah golongan penyair Arab pada ketika itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam satu-satu kabilah. Ya, di dalam satu-satu kabilah. Kalau kita lihat kabilah ini, kalau dia ada penyair, maka penyair ini ibarat macam pahlawan dia. Mereka ada pahlawan di medan perang, ada, tetapi dalam masa yang sama mereka ada juga pahlawan di medan bahasa. Jadi mereka sangat-sangat mengambil berat. Sehingga kan kalau ada orang yang bercakap bahasa dia tak berapa nak tepat, mereka akan pandang rendah pada perkara tersebut. Kerana apa? Kerana bahasa pada ketika itu menjadi satu aspek persaingan antara kabilah-kabilah Arab pada ketika itu. Dan menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menurunkan satu mukjizat yang akan berada dalam kita kata field, dalam ruang lingkup yang mana manusia sedang bersaing di dalamnya. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Di mana Nabi Musa alaihi salam mukjizat baginda adalah kalau kita ingat lagi kisah Nabi Musa alaihi salam, tongkat baginda telah bertukar menjadi ular. Ha? Itu kalau kita lihat seolah-olah ia adalah satu sihir, tetapi sebenarnya ia bukan sihir, ya, tetapi ia menyerupai sihir. Kerana pada ketika itu ahli-ahli sihir bersaing antara satu sama lain. Jadi sihir menjadi medan persaingan. Semua orang cuba nak jadi penyihir yang terbaik. Kerana ahli sihir yang terbaik akan mendapat kedudukan yang tinggi, akan mendapat penghormatan, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk macam tu. Seolah-olah ia sihir. Tetapi sebenarnya ia bukanlah sihir. Ia adalah satu hakikat. Kalau kita ingat lagi kisah Nabi Musa alaihissalam, bila mana ahli sihir itu mencampak tongkat-tongkat mereka dan tongkat-tongkat itu pula menjadi ular, sebenarnya tongkat itu tidak menjadi ular. Tetapi Allah sebut di dalam Al-Quran, saharu a'yunan nas. Mereka menyihirkan mata manusia seolah-olah tongkat itu bertukar menjadi Al-Quran. Menjadi Al-Quran. Maaf, menjadi ular. Ya, tongkat-tongkat itu bertukar menjadi ular. Tetapi bila mana Nabi Musa alaihissalam mencampak tongkat baginda tidak perlu kepada penyihiran mata. Tetapi tongkat itu sendiri dari segi zatnya itu bertukar menjadi ular. Jadi itu nampaklah di situ bagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam sebenarnya mengatasi segala apa yang ada pada ketika itu. Dan itu adalah sunnatullah. Ya. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ini diturunkan seperti mana yang saya sebutkan tadi ketika mana bangsa Arab sedang bersaing untuk mendapatkan apa nama ni tempat yang terbaik di dalam aspek bahasa, aspek syair. Syair tu mereka sedang bersaing. Jadi bila mana Al-Quran diturunkan, Al-Quran ini melangkaui segala apa yang mereka mampu untuk hasilkan. Al-Quran seolah-olah on another level. Al-Quran ini berada di level yang berlainan, kan? Sehingga kan bila mereka mendengar Al-Quran ini, mereka kata bunyi, dia kata apa, nak kata syair bunyi macam terlampau hebat, nak kata sihir tak macam sihir, kan? Jadi mereka tak tahu nak menyifatkan Al-Quran itu sebagai apa, kerana mereka tidak ingin mengiktiraf Al-Quran itu sebagai kalam Allah. Ini menunjukkan kepada keindahan bahasa Al-Quran yang terlampau tinggi sehingga kan perkara itu mengelirukan ataupun memeranjatkan. Dia macam terperanjat dah. Macam mana Al-Quran boleh sampai ke tahap ini? Hanya kalau sahaja mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, selesai sudah kekeliruan tersebut. Kerana Al-Quran ini bukanlah kita kata hasil daripada penulisan manusia, tetapi ia datang daripada Rabbuna Jalla wa Ala, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ya. Jadi kita sebutkan di sini antara mukjizat Al-Quran adalah pada ketinggian bahasa yang dimiliki sehingga ia dikagumi oleh seluruh bangsa Arab. Satu poin yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, saya terdengar daripada Syekh Syarawi, kalau tak salah saya.
Yang dia kata menarik dia tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mukjizat Nabi Muhammad, kalau kita lihat mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat, tangan yang bercahaya dan ada beberapa mukjizat yang lain. Ya. Tetapi yang paling utama kita katakanlah tongkat. Panduan agama Yahudi bukan pada tongkat tersebut. Panduan agama Yahudi adalah pada kitab Taurat. Ya. Jadi kita katakan mukjizat dan panduan dua elemen yang berbeza. Kan? Sama juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat bagi dia adalah menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit. Panduannya pada apa? Panduannya pada kitab Injil. Hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat dan panduan adalah pada satu benda yang sama. Iaitu Al-Quran. Mukjizatnya adalah Al-Quran, panduan juga adalah pada Al-Quran. Jadi ini satu keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, mukjizat nabi-nabi lain kita dah tak boleh nak nampak. Kita dah tak boleh nampak tongkat. Kita dah tak boleh nampak macam mana Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baqin. Masih lagi ada dengan kita. Kita boleh pegang, kita boleh baca, kita boleh cium, kita boleh ambil panduan. Jadi ini satu kemuliaan. Kerana inilah mukjizat yang akan berkekalan sehinggalah ia ditarik kemudian di hari akhir, sebelum kiamat. Jadi inilah yang kita kena pegang. Antara gaya bahasa Al-Quran adalah amsal Al-Quran. Jadi kalau kita lihat gaya bahasa Al-Quran, siapa yang mengaji bahasa Arab, maka dia akan sedar banyak benda. Dalam Quran ni ada banyak benda. Ada banyak gaya bahasa. Dan juga dalam Al-Quran juga kalau kita lihat, even kalau kita merujuk kepada ilmu tafsir Al-Quran, maka akan dibincangkan juga tentang amsal Al-Quran. Ya. Amsal Al-Quran ni pendek kata tuan-tuan, yang saya maksudkan di dalam kitab saya ini adalah kita sebut amsal musarrahah. Okay. Amsal Al-Quran adalah perumpamaan, perbandingan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan sesuatu perkara dengan sesuatu yang lain. Okay. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala membuat perkara ini di dalam Al-Quran? Ada dua cara. Kan? Satu kita kata amsal musarrahah, satu lagi amsal, kalau tak, amsal musarrahah dan amsal kaminah kalau tak silap saya. Amsal musarrahah, amsal kaminah. Iaitu satu amsal yang jelas kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan masalu dan masalu. Kan? Ada cara gaya bahasa yang lain yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan perkataan perumpamaan, tetapi ia juga berkonsepkan perumpamaan. Yang bahagian itu saya tidak masukkan di dalam kitab saya, kerana yang itu perlu dibincangkan dengan lebih lanjut di dalam kitab-kitab tafsir. Yang saya ambil adalah yang jelas, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata perkara ini umpama sekian-sekian dan sekian. Ya. Jadi yang ni kita sebutkan amsal musarrahah. Amsal musarrahah di dalam Al-Quran ni ada banyak, dan saya cuba mengambil beberapa, ataupun saya cuba mengupas yang mana saya rasa perlukan kepada kupasan, dan saya rasa orang kata apa yang saya berminat lah, yang saya berminat untuk mengupas, dan saya rasa ia perlukan kepada penjelasan yang lebih. Adapun kalau benda perkara itu sudah jelas, maka biasanya saya akan tinggalkan lah. So, soalannya di sini adalah apakah faedah di sebalik perumpamaan di dalam Al-Quran? Jadi kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ni hakim. Hakim yang bermaksud maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan sesuatu perkara melainkan ada sebab dia. Setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ada hikmah dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan beberapa perumpamaan di dalam Al-Quran kerana hendak mencapai satu objektif. Kerana apa? Kerana Allah SWT nak sampaikan kepada kita sesuatu perkara. Okey? Kalau kita lihat macam yang saya sebutkan, amsal Quran ini cumalah hanya salah satu gaya bahasa di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran di mana gaya bahasa itu jelas. Allah SWT buat cerita benda tersebut dalam bentuk yang sangat jelas. Ada setengah tu Allah SWT jelaskan dalam bentuk perumpamaan. Okey? Para ulama menjelaskan perumpamaan ni biasanya dia akan menyentuh perkara-perkara yang penting. Kenapa dia menyentuh perkara yang penting? Sebab kerana apa? Kerana Allah telah menjelaskan perkara ini secara biasa, kemudian Allah bawakan pula perumpamaan. Seolah-olah nak memberikan priority di situ.
bahawa perkara ini adalah penting. Kamu kena faham. Itu yang Allah SWT sebutkan tu. Sebab itulah di dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Orang-orang yang beriman bila dia nampak Al-Quran ni, dia tahu bahawa Al-Quran itu adalah daripada kalam Rabbina Jalla wa'ala. Dan di dalam perumpamaan ini banyak pengajaran-pengajaran sebenarnya tuan-tuan. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak membentuk persepsi kita. Bila kita ada satu persepsi yang baik, maka insya-Allah kehidupan yang kita jalani ini insya-Allah akan berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tidak mempunyai satu stand, satu prinsip ataupun satu persepsi kita terhadap satu-satu perkara yang betul, yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka ditakuti kita akan jatuh dan rebah. Ya, jadi sebab itulah banyak faedah sebenarnya di dalam kerana apa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Okey, kita ambil satu persatu. Saya pun kena lihat masa juga. Ya, takut ada beberapa banyak lagi slide kita ni. Jadi mana yang kita sempat, Alhamdulillah. Mana yang tak sempat tu, mohon tuan-tuan boleh baca kitab sendirilah. Ya. Lagipun insya-Allah perumpamaan yang akan saya ceritakan pun tidaklah menyentuh semua. Memang tak boleh nak sentuh semua. Saya hanya mengambil sampel-sampel sahaja. Ya. Perkara pertama adalah menggambarkan sesuatu yang sukar untuk dijelaskan. Menggambarkan sesuatu yang sukar untuk dijelaskan. Okay. Dalam bab ini, dalam skop ini, di dalam kitab saya dah sebutkan bahawa kita ni tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang jahil. Ya. Tak kisahlah kita tinggi mana pun, tak kisahlah kalau kita sampai ke tahap Profesor Emeritus ke, Profesor apa ke, kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang makhluk yang jahil. Kan? Kerana itu kalau saya ingat lagi di dalam riwayat yang menyentuh tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika mana mereka menaiki satu perahu, mereka melihat satu burung yang ambil air daripada laut. Kan? Jadi pada ketika itu Khidir dikata kepada Nabi Musa alaihissalam, dia kata, ilmu aku, itu ilmu Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah seorang yang sangat berilmu. Ilmu aku dan ilmu engkau Musa dan juga ilmu sairul khalaiq dan juga ilmu semua makhluk yang ada, malaikat ke jin semua sekali, kan, kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia ibarat air yang ada di dalam mulut burung itu, dan ilmu Allah pula adalah lautan yang masih luas terbentang. Maksudnya ilmu kita semua tuan-tuan, kan, semua kita daripada awal, min awalina ila akhirina, daripada awal kita sampai ke hujung kita, kan, termasuk jin, manusia, malaikat semua, jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka hanyalah ibarat air yang ada sedikit di dalam mulut burung tersebut, manakala yang ilmu yang berbaki, yang lautan yang terbentang luas itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni sangat-sangat jahil. Sangat-sangat jahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak mengajar kita. Kan? Allah nak mempersenangkan kepada kita. Kan? Contoh macam mana kita nak faham konsep kehidupan. Kan? Apakah yang patut kita faham? Bagaimana kita patut memandang konsep kehidupan? Jadi Allah nak ajarkan kepada kita. Saya bagi satu contoh. Kalau ibarat kata seorang ayah, kan, dia nak ceritakan benda yang besar. Contoh dia nak menceritakan tentang apa? Kestabilan politik. Kepentingan kestabilan politik dalam negara kepada anak dia yang umur contohlah 6 tahun ataupun darjah 1. Kan? Macam ni dia nak cerita kestabilan politik negara kepada anak dia yang darjah 1 tu. Kan? Kebanyakan orang dia akan kata, tunggu sampai kau besar je lah, nanti kau faham. Kan? Tetapi kalau seorang yang ayah yang bijaksana, dia boleh tukar kestabilan politik tu, dia akan buat dalam bentuk yang boleh difahami oleh anak yang kecil. Jadi begitulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghurai benda yang sangat penting itu, supaya difahami oleh kita yang jahil ini. Jadi menggambarkan sesuatu yang sukar untuk dijelaskan. Perumpamaan lebih meninggalkan kesan di dalam diri manusia. Ya. Jadi yang ini kita sebut, kadang-kadang ayat yang straightforward, kadang-kadang dia kurang mendapat
kurang meninggalkan kesan di dalam diri. Tetapi kadang-kadang ayat yang berbentuk kiasan, berbentuk perumpamaan, maka ia akan lebih meninggalkan kesan dalam diri. Saya bagi contoh. Yang ni saya tidaklah masukkan dalam kitab saya, tapi saya bagi contoh ni. Contoh, kalau kita lihat kepada ayat infak, ya tuan-tuan, ayat infak. Ayat infak ni agak menarik sebab dia menggunakan angka, dia menggunakan nombor. Ayat infak ini dia menggunakan nombor. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Berapa banyak nombor di situ Allah Subhanahu wa taala guna. Kan? Orang yang infak maka ibarat 7 biji yang mana daripada nama kamathali habbatin anbatat seperti mana satu biji yang keluar di 7 tangkai, lepas tu ada keluarlah 100 kemudian. Jadi penggunaan nombor. Allah SWT menggunakan penggunaan nombor. Dan saya tak nak jelaskan tentang perumpamaan ini sebab apa? Sebab dah banyak kita nampak di billboard pun banyak dah. Even pusat-pusat zakat nak panggil orang suruh berzakat pun dia akan pakai ayat ini. Beza kalau Allah SWT sebut macam ni. Kalau Allah kata berinfaklah kamu, nescaya Allah akan menggandakan infak kamu. Itu pun ada juga di dalam Al-Quran. Tetapi nak menunjukkan perkara ini sangat penting, Allah menggunakan satu perumpamaan. Yang mana kalau kita infak sebanyak ni, kita akan mendapat sebanyak ni. Contoh kalau kita infak RM1, ibarat kita infak RM700. Okay? Masa saya sedang teliti ayat ini, masa saya sedang bincang dengan jemaah lah, saya baru teringat bahawa manusia ni, bila bab financial, dia kena pakai nombor sebenarnya. Dia kena pakai nombor manusia. Kalau tuan-tuan nak buat investment, antara benda yang tuan-tuan akan tengok adalah berapa peratus kita kata keuntungan. Betul tak? Ni berapa? 2.5%. Oh, rendah. 3%. Rendah lagi. Kalau kita kata bank rakyat baru-baru ni, akaun bank rakyat sampai berapa? Biasanya bank rakyat 12%, 13%. Kita kata, tinggi ni, tinggi. Manusia ni dalam bila berkait dengan financial, bila berkait dengan investment, dia kena pakai nombor. Kan? Kita akan kejar benda gandaan tu, kita nak tahu berapa banyak, berapa persen. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sifat manusia. Jadi Allah menggunakan nombor ini, Allah menunjukkan gandaan dia. Jadi gandaan dia 700%. Allah kata, kalau kita infak, seolah-olah kita meletakkan RM1 mendapat 700%. Itu pun boleh lagi digandakan lebih. Jadi kita kata Allah SWT menggunakan kaedah ini supaya apa? Supaya manusia bila dirasa benda tu, 700% ini bank rakyat pun tak boleh bagi. Kan? Jadi dia akan lebih meninggalkan kesan di dalam diri kita. Perumpamaan Al-Quran untuk dihayati. Okey? Yang bawah ni lah, yang bawah sebelah kiri bawah ni. Kalau kita lihat perumpamaan ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam Al-Quran supaya kita menghayati, supaya kita beramal dengan dia. Kan? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa tidak mereka mentadabbur Al-Quran? Jadi perumpamaan ni seronok tuan-tuan. Kalau masa saya buat penulisan ni pun, bila kita baca kita agak seronok. Bila kita hayati perkara tersebut, kan banyak sebenarnya pengajaran-pengajaran yang kita sendiri boleh dapat. Kalau tuan-tuan baca kitab saya letakkan 2 pengajaran, 1 pengajaran untuk setiap topik itu. Tapi sebenarnya tuan-tuan sendiri boleh ekstrak pengajaran tu sebenarnya. Tuan-tuan lihat Amsal Quran tu, tuan-tuan baca pentafsiran dia, kemudian tuan-tuan sendiri sebenarnya boleh sedar apakah pengajaran yang tuan-tuan boleh dapat pada diri tuan-tuan. Menarik dia tentang Al-Quran ini, setiap orang tu boleh mendapat pengajaran berdasarkan kepada pengalaman dia, kehidupan dia sendiri. Kan? Yang penting tafsiran tu kena betul dululah. Jangan tafsiran salah nak keluarkan pengajaran, tak boleh, susah. Tetapi bila tafsiran yang betul, bila kita tadabbur, kita akan rasa seolah-olah ini kita ada pengalaman kita, pengalaman kehidupan kita. Dia mengajarkan kepada kita banyak benda. Kan? Jadi daripada situ sebenarnya kita boleh extract pengajaran-pengajaran untuk diri kita. Tuan-tuan boleh cuba, bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Tuan-tuan boleh cuba baca, kemudian tuan-tuan orang kata apa, ponder. Tuan-tuan fikir apakah pengajaran sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada aku. Kan? Kepada aku secara spesifik. Secara umum kita tahu dah, secara spesifik kepada aku. Bagaimana aku nak beramal dengan Amsal Quran ini dalam family aku. Bagaimana aku nak menggunakan Amsal Quran ini untuk menjadikan diri aku lebih baik. Kan? Jadi perumpamaan Al-Quran ini untuk dihayati.
Kemudian perumpamaan dan kiasan Al-Quran menunjukkan kelebihan ahli ilmu. Okey. Yang ni sebenarnya kita lihat amsal ayat Al-Quran ini bukan semua ayat dia mudah untuk difahami. Al-Quran ini sebenarnya kalau kita lihat ayat Al-Quran dia ada beberapa layer sebenarnya. Dia ada beberapa layer. Yang mana kalau orang umum baca dia akan faham atas satu layer. Kan? Kemudian kalau orang yang berilmu bila mereka baca Al-Quran mereka akan faham layer-layer yang lain. Dan inilah layer-layer ini adalah ilmu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah Subhanahu Wa Taala nak bukakan pintu ilmu. Masya Allah, banyak ilmu yang kita boleh dapat. Sebab tu kalau kita baca, contoh kita baca Quran, kita baca terjemahan, kita faham dengan satu cara. Tetapi kalau kita baca kitab tafsir ulama-ulama yang terdahulu, tuan-tuan, kita akan nampak benda yang kita kata menakjubkan. Masya Allah, macam mana Allah SWT bukakan ilmu, pintu ilmu itu untuk para-para ulama-ulama yang terdahulu. Bila kita pergi kepada kiasan Al-Quran, kadang-kadang setengah kiasan itu dia susah nak difahami sikit. Setengah kiasan. Dan saya tak nafi benda ni. Maksudnya bila kita nak faham, saya sendiri bila saya nak faham, saya kena rujuk kepada apa? Kepada para ulama yang terdahulu. Saya kena buka balik kitab-kitab yang dulu. Kitab tafsir Al-Tabari, tafsir Ibn Kathir, tafsir Ibn Ashur, kan? Tafsir sekarang yang saya bawa yang saya sedar yang banyak menceritakan tentang amsal Quran juga adalah tafsir Fakhr Razi, kan? Jadi para ulama ini akan menjelaskan baru kita faham. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa ahli-ahli ilmu ini, para ulama ini, mereka yang perlu menjadi rujukan kita bila mana kita nak faham Al-Quran. Para ulama ini yang perlu menjadi rujukan kita. Bukannya kita pergi dengar daripada barat, contoh ada ke kalau macam daripada para orientalis ke, ataupun siapa yang tidak dikenali, ilmu dia kita dengar, ambil daripada dia. Kan? Zaman sekarang bahaya sikit. Semua benda online. Nak belajar apa semua online. Ajaran yang betul pun online. Ajaran yang sesat pun online. Kan? Sebab tu kita kena tengok daripada siapa kita ambil ilmu kita. Pastikan daripada orang yang diyakini ilmu dia. Kan? Jadi, bila kita nak faham amsal Quran ini, maka kita terpaksa refer. Tak boleh lari, tuan-tuan. Tak boleh lari. Memang tak boleh lari. Kalau tuan-tuan tak refer, memang tak boleh nak faham. Jadi, bila kita mula refer kepada para ulama, maka itu adalah satu manhaj yang selamat. Di mana kita akan refer kepada para ulama. Mereka inilah rujukan kita di dalam kita nak faham Al-Quran. Kerana Al-Quran ini, Al-Quran ini macam saya sebutkan tadi, tuan-tuan. Dia punya pemahaman tu bergantung kepada tahap ilmu seseorang. Kan? Bergantung kepada tahap ilmu seseorang. Sebab tu golongan Khawarij, kalau kita ingat golongan Khawarij, ya, mereka pergi kepada Al-Quran. Mereka ambil ayat-ayat yang menyokong mazhab mereka. Kerana golongan Khawarij ini mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Khawarij ni kalau dia pergi, dia pergi pada orang mencuri, dia kata orang mencuri ni kafir, boleh bunuh. Orang berzina ni kafir, boleh bunuh. Itu golongan Khawarij. Kemudian dia masuk dalam Al-Quran, dia carilah ayat-ayat yang mana yang menyokong dia punya pendapat tu, kemudian dia akan ambil dan dipakai. Kan? Jadi maksud dia tafsiran tu sendiri sudah salah. Jadi sebenarnya memang kita kena refer kepada para ulama. Jadi perumpamaan dan kiasan Al-Quran menunjukkan kelebihan ahli ilmu. Ya. Yang terakhir ni tuan-tuan, perumpamaan Al-Quran sebagai asas tafsiran mimpi ini sebenarnya disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim menyebut bahawa perumpamaan Al-Quran ini dia boleh menjadi tapak untuk seseorang itu mentafsirkan mimpi. Ya. Di mana contoh saya bagi contoh. Di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan golongan munafik ini sebagai ka'annahum khusyubum musannadah. Ka'annahum khusyubum musannadah. Kayu yang tersandar. Apa maksud dia tu? Tapi yang ni saya tak ingat saya letak ke tidak di dalam kitab saya. Ka'annahum khusyubum musannadah. Golongan munafik ini ibarat macam kayu yang tersandar. So macam mana tu? Okey. Pada zaman dulu, bila orang nak bina satu bangunan, dia akan ambil kayu-kayu yang elok, dia letak di setempat. Dia akan letak setempat dan kayu tu kayu yang elok. Kayu yang tak berapa nak elok ni, dia letak bersandar kat tempat lain. Sebab kayu ni memang tak elok dah. Kan? Walaupun dia kayu sama kayu, tapi kayu tu tak elok.
Okey. Jadi bila diambil kita kata apa golongan munafik ini, bila diambil contoh golongan munafik ini dengan kayu tersebut, bermaksud golongan munafik ini walaupun dia nampak sama macam orang lain, macam orang Islam yang lain, tapi ingatlah bahawa diorang ni ibarat kayu tadi tu, tak boleh pakai. Kalau kita pakai dia, contoh kita ambil juga kayu yang tak elok ni, kita buat bina bangunan, roboh bangunan tu. Maksudnya kalau kita ambil orang munafik ni, kita bagi dia jawatan yang tinggi dalam dalam memerintah negara Islam, hancur negara tersebut. Sebab golongan munafik ni memang tak boleh pakai. Walaupun sebenarnya bila disebut tu ayat-ayat dia tu wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, bila mereka sebut berkata-kata ramai orang akan mendengar, kan? Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Mereka ini kadang-kadang jasad mereka pun besar, bila mereka apa mereka punya kita kata status kedudukan mereka adalah tinggi, tetapi bila mana dia adalah seorang munafik, maka Allah nak sebut ingatlah dia orang ni tak boleh pakai. Kalau berlaku peperangan, contoh naudzubillah lah, berlaku peperangan dalam satu-satu negara Islam, mereka lah orang pertama yang akan lari. Walaupun kalau sebelum tu dia paling kuat bercakap, orang ingat dia bagus, tapi bila sampai waktu yang sukar, mereka lah orang yang pertama akan lari. Jadi ini contoh golongan munafik. Dan macam mana dengan asas tafsiran mimpi? Jadi contohlah, saya bagi contoh. Benda ni sebab disebutkan oleh Ibn Qayyim. Contoh kalau kita buat istikharah lah kan. Kita istikharah, ada orang datang meminang ke apa kan. Tiba-tiba orang yang datang meminang tu, kita pun beristikharah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah SWT berikan kepada kita mimpi. Contoh. Kadang-kadang istikharah ni, jawapan istikharah ni kadang-kadang pada muyulul qalb. Ya, tuan-tuan. Kadang-kadang dia datang kepada kecenderungan hati. Itu pun ia juga satu jawapan kepada istikharah. Tapi kadang-kadang Allah SWT datangkan dalam bentuk mimpi. Jadi dalam mimpi itu mungkin kita nampak, oh orang yang datang ni, dia apa, dia datang, kita nampak muka dia, kemudian kita tiba-tiba muka dia berubah menjadi apa, kayu yang tersandar. Maksud dia apa? Maksud dia tak dipakai lah. Kalau nak tafsir macam tu lah, kita kata, oh Allah, mungkin Allah SWT nak tunjuk lelaki ini tak boleh nak pakai. Daripada kita mengharapkan dia untuk nak mencari rezeki, last kali dia menjadi bebanan kita, kita pula kena cari rezeki untuk dia. Itu pun mungkin juga Allah SWT tunjukkan wawan, tak payahlah ambil lelaki ni. Jadi dia boleh menjadi tafsiran asas kepada tafsiran mimpi. Saya ambil contoh yang lain. Contoh kita nak apa nama ni, kita nak invest pada satu-satu projek sebagai contoh. Kemudian kita pun beristikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita istikharah minta Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak invest ni contoh 10,000, 20,000 dalam projek ni sebagai contoh. Kan? Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan projek kita itu, kemudian projek itu bertukar menjadi debu yang berterbangan. Itu maksud dia apa? Maksud dia projek ni dia takkan jadi. Dia takkan kekal. Jadi projek ni mungkin sampai satu masa walaupun nampak gah, walaupun paperwork dia nampak macam solid, tapi sebenarnya di akhir dia hanya akan menjadi debu yang berterbangan. Jadi kita letak harapan pada projek kita sebagaimana nanti kita akan cerita sebentar lagi. Orang kafir ni amalan mereka adalah ibarat debu yang berterbangan. Jadi kalau projek tadi kita dah letak modal kita yang begitu besar, kita letakkan harapan supaya dia berjaya, tapi akhirnya dia menjadi debu yang berterbangan. Maksudnya Allah SWT seolah nak sebutkan pada kita, tak payah buat. Jangan masuk. Jadi macam yang saya sebutkan, perumpamaan Al-Quran seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim, maka dia boleh menjadi sebagai asas kepada tafsiran mimpi. Tapi semestinya tuan-tuan, ilmu tafsiran mimpi ini lebih luas. Wallahualam, bukanlah di dalam bidang saya. Siapa yang berminat, kenalah baca kitab-kitab yang berkait dengan ilmu tersebut. Ya. Setakat ni boleh lagi ya tuan-tuan? Boleh Okay. Okey, jadi pendek kata, saya lupa dalam Zoom ni saya dengan ustazah sahaja yang ada. Boleh Ustaz, boleh insyaAllah. Okey. Sebab kadang-kadang kita buat kelas dalam Teams ni ada student-student yang lain. Okey. Dalam bab saya ini, dalam kitab saya menceritakan 4 bab macam yang disebutkan oleh Ustazah Fatimah tadi. Jadi saya menceritakan tentang kehidupan dunia, tentang sifat Tuhan, gambaran golongan beriman dan juga gambaran golongan kufar. Jadi pembahagian ini juga memerlukan kepada sedikit penelitian sebab kadang-kadang dia ada yang kita kata dia masuk macam tu lah. Dia termasuk macam tu. Jadi kadang-kadang nak buat pembahagian itu bukan mudah, tetapi saya cuba sedaya yang upayalah untuk kadang-kadang nak menyamakan ataupun nak biarkan flow dia itu harap mudah difahami
oleh pembaca. Ya. Setiap bab ini ada banyak amsal dia, ada banyak pecahan topik-topik yang kecil di dalamnya, dan insya-Allah saya cuba ambil, kalau sempat, kalau masa ni sempat, saya cuba ambil beberapa daripada setiap bab ini insya-Allah taala. Okey. Pertama nak menceritakan kepada, kalau kita buka kitab ini, dalam kehidupan dunia Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang betapa singkatnya kehidupan di dunia ini. Ha, contohnya diberikan pada ayat di dalam surah Yunus, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ya. Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan daripada langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang bercampur aduk dan berpaut-pautan, pokok-pokok dan pohonnya. Dengan sebab air itu hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, mengambil hasilnya, datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan ia hancur lebur. Seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Jadi terjemahan ini saya ambil daripada terjemahan Pimpinan Rahman. Ya. Tafsir Pimpinan Rahman. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan kehidupan dunia ini. Seperti mana satu fenomena air hujan yang turun, kemudian keluarlah pohon, dan bila pohon itu dah besar, cantik, orang dah ada yang dah orang kata dah bermanfaat pohon tersebut, sampai satu masa tiba-tiba ia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tafsiran yang agak menarik yang saya jumpa di dalam kitab-kitab tafsir adalah tafsiran Ibnu Ashur. Ya. Ibnu Ashur ni mengatakan, okey, bagaimana setiap Ibnu Ashur ni, tuan-tuan, siapa yang boleh bacalah bahasa Arab, tapi sebab tafsiran Ibnu Ashur ni dia ada di dalam bahasa Arab sahaja. Ibnu Ashur ni dia suka memberikan pendetailan. Dia akan detailkan setiap amsal. Itu Ibnu Ashur, masya-Allah. Dan sebab Ibnu Ashur ni dia ada kekuatan bahasa. Dia memang satu tafsir At-Tahrir At-Tanwir adalah satu tafsir yang sangat tinggi aspek bahasanya. Jadi bila disampai kepada amsal Quran, Syekh Ibnu Ashur ini akan menceritakan satu persatu, dan dia akan cuba juga mengupas ayat tersebut satu persatu. Wallah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi Syekh Ibnu Ashur menyebut, dia kata keadaan yang pertama, dia kata benda ni, ayat ini menceritakan 4 keadaan kehidupan. Peringkat pertama adalah permulaan kehidupan. Keadaan ini digambarkan dengan air hujan yang turun dari langit. Ia mewakili peringkat seseorang yang ketika itu masih kecil dan belum menempuh kehidupan yang sebenar. Maksud dia, seolah-olah air itu bila diturun, maka itu baru nak bermula. Jadi seseorang itu baru dilahirkan. Kan? Kemudian peringkat yang kedua pula adalah perkembangan. Ini digambarkan dengan ayat lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman di bumi. Keadaan ini menceritakan bagaimana kehidupan manusia mula berkembang secara berperingkat dan mereka mula merasai nikmat kehidupan. Jadi bila dia dah besar, dia dah pandai makan, dia dah pandai minum, dia dah mulalah, dah mula nak merasai. Pendek kata mungkin dah masuk sekolah, kemudian dah masuk sekolah menengah, dah masuk universiti semua dan sebagainya. Kemudian selepas itu sahaja, peringkat ketiga, perbezaan kemahuan manusia. Ini adalah keadaan di mana manusia sedang menguasai bidang dia dan mula menzahirkan kecenderungannya. Kan? Jadi bila mana seseorang itu telah matang, maka akan nampak kecenderungan dia. Adakah dia akan menjadi golongan yang beriman ataupun dia nak kekal berada di dalam golongan yang sesat? Kan? Adakah dia memilih untuk menjadi orang yang baik, yang bermanfaat, ataupun dia memilih untuk menjadi orang yang kita kata orang yang jahat, orang yang hanya memberi mudarat kepada manusia. Kan? Dan akhir sekali, peringkat yang keempat adalah peringkat di mana segalanya berakhir. Ini adalah peringkat di mana segala kenikmatan yang dirasai
akan hilang. Inilah saat di mana seorang hamba mula menyedari kesilapan dirinya yang lupa tentang hakikat kehidupan yang sebenar. Jadi pendek kata, ayat ini tuan-tuan menceritakan tentang empat perkara. Empat peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat ketika kita masih kecil dan digambarkan dengan air hujan yang baru turun. Kemudian peringkat kedua, peringkat kita membesar. Digambarkan dengan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu keluar. Peringkat yang ketiga adalah peringkat di mana kita mula menikmati segala-galanya. Kita mula menguasai. Kalau kita baca dalam ayat tu, وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. Di mana kita mula menguasai semua benda. Ekonomi, duit pun dah banyak, apa dah banyak. Kita boleh buat itu, kita boleh buat ini. Macam-macam benda kita boleh buat. Tetapi kita perlu sedar sampai satu masa, segala apa yang kita dapat akan berakhir. Segala harta yang kita ada akan hilang. Kan? Sebab segala harta tuan-tuan, segala benda yang atas dunia ni, akhir sekali Allah SWT akan mewarisi segala-galanya. Dalam arti kata, semuanya akan kembali kepada Allah. Harta ini milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Sebab tu ramai para asatizah, biasa dia akan gunakan istilah, segala ini adalah pinjaman Allah. Betul. Kerana akhir sekali, semua ini akan kembali balik kepada Allah SWT. Kerana harta yang kita ada, kita akan pakai sementara kita hidup. Bila kita dah meninggal, harta itu tidak bermanfaat kepada kita, melainkan kalau kita melakukan apa yang telah disarankan oleh Nabi SAW. Kan? Tetapi pendek kata, inilah kehidupan. Allah SWT gambarkan kepada kita kehidupan. Jadi kehidupan ni tuan-tuan, kadang-kadang kita mudah terlupa, kita alpa. Kita rasa seolah-olah kehidupan kita ni agak panjang. Kan? Panjang. Lebih-lebih lagi bila kita, minta maaf tuan-tuan, saya minta maaf sekejap Sekejap, anak bawa balik sekolah, minta maaf. Uh, Sekejap. Minta maaf tuan-tuan sekejap Minta maaf. Kita sambung sikit. Jadi pendek kata, kadang-kadang kita, kehidupan kita ni, kita rasa dia terlampau panjang. Kita rasa sebab tu bila kita ada satu-satu masalah, seseorang itu mungkin dia akan rasa seolah-olah kehidupan dia telah berakhir. Padahal kehidupan ini sangat singkat. Kehidupan ini sangat singkat. Jadi Allah SWT nak ingatkan kepada kita, segala nikmat yang kita buat, segala amalan yang kita buat pada masa ini, kan, ia adalah sementara. Hasil dia adalah apa yang akan kita dapat di akhir sana. Bila mana Allah SWT hidupkan kita kembali, maka balasan dia kita akan dapat di sebelah sana. Okay? Dan saya sebutkan di awal kitab tu, saya kata, persepsi kita kepada satu dunia, kepada satu perkara, dia berubah daripada satu masa ke satu masa. Sebagai contoh, bila seseorang itu berada di peringkat sekolah, kan, dia rasa sekolah itu adalah segala-galanya bagi dia. Sebab tu kadang-kadang kita lihat orang yang kadang-kadang bila dia fail di peringkat sekolah, dia rasa macam habis, kehidupan dia tu dah habis. Kan? Kehidupan tu dah selesai. Sampai ke ada yang sampai ke tahap boleh bunuh diri pun ada, kita nampak. Budak-budak sekolah bunuh diri. Dan kita nampak sekarang, lagi-lagi dengan media sosial, macam-macam benda jadi. Kan? Tetapi bila dia meningkat dewasa, bila dia bekerja, ataupun dia masuk universiti, maka persepsi dia kepada kehidupan sekolah itu berubah. Bila seseorang itu, bila dia bekerja, persepsi dia pada kehidupan universiti dia berubah. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kita persepsi bagaimana kita memandang dunia ini. Bagaimana kita memandang dunia ini. Jadi macam mana kita pandang dunia ini, kita hanya akan sedar persepsi kita kepada kehidupan dunia ini hanya akan terbentuk, yang betul-betulnya persepsi, bila mana kita telah mati. Bila kita telah mati, baru kita akan sedar apakah sebenarnya hakikat terhadap kehidupan ini. Ya? Apakah sebenarnya hakikat terhadap kehidupan ini. Jadi pendek kata, sebelum kita nak sampai ke sana, Allah bagi tahu awal-awal. Jangan pula bila kita dah sampai kat sana, baru kita sedar, Allah, sebenarnya dunia ni macam ni, sekian dan sekian dan sekian.
Kan? Allah bagi tahu awak daripada sekarang supaya kita beramal. Allah bagi tahu dunia ni sekejap je. Kan? Kamu cuba dapatkan kamu cuba berusaha sedaya upaya di atas dunia sebab kehidupan ni sekejap. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibun lahu. Dunia ini tidaklah melainkan hanyalah permainan sahaja. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di hari akhir. Jadi saya sebutkan di sini kesimpulannya ayat ini menggambarkan wah tuan-tuan sekejap, Saya sebutkan di sini kesimpulannya ayat ini menggambarkan kehidupan manusia dari permulaan sehingga pengakhiran. Yang menggambarkan bagaimana kehidupan dunia ini mampu menggoda mereka yang melihatnya sehingga ke suatu tahap di mana manusia merasakan mereka memiliki dunia tersebut dan berkuasa ke atasnya. Allah dengan sekelip mata menghancurkannya dan manusia itu berakhir dengan tangan kosong. Di dalam aspek tadabbur, setiap kali saya membuat pencerahan tentang satu-satu perumpamaan, biasanya saya akan bawakan beberapa pengajaran. Saya sebutkan di sini bahawa janganlah tertipu dengan nikmat dunia yang sementara. Kan? Kehidupan seorang manusia di atas dunia ini berbanding dengan kehidupan di akhirat tersangatlah singkat. Ha? Ini adalah seperti yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja. Maksudnya bila seseorang tu dilihat kehidupan di atas dunia dia rasa macam ya Allah terlampau singkat. Bila terlampau singkat ni jadi apa kita kata kalaulah dia tidak beramal pada ketika itu alangkah besarnya penyesalan dia di kemudian hari. Kalaulah katakanlah dia menanggung kesukaran hidup pada ketika itu, bila dia tengok balik, ya Allah sekejap je sebenarnya. Alangkah baiknya kalau aku bersabar. Kalau bersabar dia boleh lihat ganjaran apa yang Allah SWT sediakan buat dia. Ya. Namun begitu ramai yang menjual akhiratnya untuk mendapatkan nikmat dunia yang fana. Di dalam surah Yunus, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan mengenai kehidupan dunia yang singkat seperti yang tertera di dalam ayat di atas, Allah menyuruh manusia dengan berkata, wahai manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu sendiri. Dengan ini kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia bagi sementara je. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu, maka kami akan memberitahu kamu apa yang kamu telah lakukan. Jadi bila kita baca ayat ini, kita akan sedar bahawa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Rezeki masing-masing telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat satu perkara yang kadang-kadang tuan-tuan, kita punya cita-cita ke atas dunia ini tidak tercapai. Tak semua orang cita-cita dia tercapai. Setengah orang mungkin dia nak jadi kaya, kan? Tapi dia tak boleh, dia tak capai. Setengah orang mungkin dia nak jawatan yang tinggi, tapi tak boleh nak tercapai. Setengah orang mungkin dia nak berkahwin, tapi tidak ada rezeki, tidak tercapai. Kan? Maka kita kena ingat bahawa dunia ni sementara. Dunia ni adalah tempat ujian. Kan? Kalau kita tak dapat apa yang kita nak pada hari ini, maka kita berusaha agar kita dapat apa yang kita nak di hari kemudian. Ya. Jadikan kehidupan dunia sebagai jambatan kepada kehidupan akhirat yang bahagia. Kan? Kita duk sebut dunia ini terkutuk, dunia ini hina, tetapi kita kena sedar dunia ini juga adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebutkan kehidupan dunia ini bukanlah segalanya buruk dan tercela. Sebab kadang-kadang ada setengah golongan ni, dia terus tinggalkan dunia. Terus tinggalkan dunia. Tak boleh tuan-tuan. Kan? Kerana dunia ini, nikmat dunia ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya? Kehidupan dunia bukanlah segalanya buruk dan tercela. Bahkan terkandung di dalamnya pelbagai kenikmatan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia, dan ia juga adalah ruang dan peluang buat manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keampunannya. Dalam hal ini Sa'id Ibn Jubair berkata, dunia ini adalah kesenangan buat orang yang terpedaya bila mana ia melekakan kamu daripada memohon kebaikan di akhirat. Adapun bila ia membawa kamu kepada perbuatan memohon keridhaan Allah dan kebaikan akhirat, maka ia adalah sebaik-baik kesenangan dan sebaik-baik wasilah. Sebab tu kita sebutkan jadikan kehidupan dunia sebagai jambatan kepada kehidupan akhirat yang bahagia. Saya pindah kepada slide yang lagi satu. Okey. Mengenali Tuhan yang sebenar. Jadi masa pun tak apa nak panjang, kita teruskanlah dengan topik yang seterusnya.
Dalam Al-Quran, banyak perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan juga adalah untuk mengenal Tuhan yang sebenar. Kadang-kadang bila kita baca ayat-ayat ini, kita akan sedar betapa teruknya sebenarnya syirik. Syirik ini sangat teruk, kan? Tetapi kadang-kadang benda ini tidak dirasai oleh setengah orang. Sebab itu sebahagian daripada manusia dikata, alah, apalah sangat, kalau macam kita kata, apa, orang kalau dah walaupun agama lain, tapi kalau dia buat baik takkan tak masuk syurga, kan? Takkan Allah nak ambil kira apa, oh dia ni baik, tapi agama dia lain, dia sembah pada yang lain. Takkan Allah nak letak dalam neraka? Jadi golongan yang macam ni sebab dia tak faham. Sebenarnya bila Allah kata inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang sangat besar. Jadi dia tak faham apa maksud kezaliman itu. Dia mungkin fikir macam, aku tak menzalimi siapa pun, aku sembah pada, aku cuma semayang pada benda yang lain je. Jadi Allah datangkan beberapa perumpamaan. Allah datangkan beberapa perumpamaan untuk menjelaskan betapa buruknya syirik itu. Betapa syirik itu sangat tidak adil. Betapa syirik itu sebenarnya satu benda yang sangat keji, satu benda yang sangat hina, kan? Jadi kita kata apa, di dalam Al-Quran Allah dah jelaskan kepada kita betapa teruknya syirik tersebut, cuma orang nak faham ke atau tak nak faham, ya? Tuhan yang hak dan Tuhan yang batil. Okay. Di dalam Al-Quran ada satu perumpamaan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perbezaan antara Tuhan yang sebenar dan juga Tuhan yang batil, kan? Saya letakkan mukadimah di situ. Saya kata, tuan-tuan, kalau kita nak memilih seorang pemimpin negara kita, maka semestinya kita akan melihat kepada kriteria pemimpin tersebut. Kita akan lihat pertama sekali, okey, pemimpin tu uh, apa latar belakang dia. Adakah dia seorang yang berilmu? Takkan kita nak ambil orang yang tak berilmu untuk memimpin kita? Adakah dia adalah orang yang sihat? Sebab saya tak, jaranglah kita tengok pemimpin yang mana naik kerusi roda. Naik kerusi roda ke, ataupun pemimpin yang sebenarnya akal dia tak sempurna ke, orang takkan ambil pemimpin macam tu. Takkan nak ambil pemimpin daripada kalangan OKU, orang kelainan upaya. Biasanya orang tak ambil. Ha? Orang akan ambil pemimpin daripada orang yang sempurna, akal dia sempurna. Kita tahu dia boleh mentadbir kita. Kita tahu bila kita apa minta daripada dia, dia boleh uruskan, dia boleh kita kata tak adalah mengabulkan permintaan kita, tetapi dia boleh uruskan apa yang kita perlu, kan? Jadi saya sebutkan di dalam kitab, saya kata kalaulah itu cara kita menentukan pemimpin kita, maka bagaimana kita nak menentukan Tuhan yang sebenar? Maka Tuhan yang sebenar sepatutnya hendaklah Tuhan yang maha berkuasa, bukan Tuhan yang boleh mengurus, bukan Tuhan yang perlu diurus. Jadi Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, Allah bagi satu perbandingan. Seorang hamba abdi yang menjadi milik orang, yang tidak berkuasa melakukan dengan bebasnya sesuatu pun, dan seorang lagi yang merdekar yang kami kurniakan kepadanya pemberian yang baik dari kami, maka dia pun membelanjakan hartanya dengan sebebas-bebasnya, sama ada secara tersembunyi atau terbuka. Allah tanya, adakah kedua orang itu sama? Seorang hamba abdi, Allah kata, seorang hamba abdi yang mana hamba ini kita kata dia tak berkuasa, dia tak boleh buat apa. Hamba abdi, tuan-tuan, pada zaman dulu dia tidak ada harta pun. Dia tak memiliki apa-apa. Ataupun seorang lelaki yang merdeka, yang kaya, yang boleh bagi infak sana dan sini. Mana satu yang baik? Allah tanya. Semestinya kalau kita fikir logik pun, mestilah yang lagi satu. Seorang lelaki yang memiliki harta seorang lelaki yang merdeka dan memiliki harta yang banyak, kerana dia boleh infak. Allah kata mana yang lagi baik? Mestilah yang sebelah sini. Jadi Allah tanya, habis tu kenapa sembah yang ni? Kenapa sembah berhala yang tak boleh buat apa-apa? Kan? Kemudian Allah sebut lagi, dua orang lelaki, salah seorangnya keluh pekak, tidak dapat menyatakan apa yang difikirkannya dan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan kepadanya. Dan dia pula menjadi beban kepada orang yang menjaganya. Kemana saja dia diarahkan pergi oleh penjaganya, tak dapatlah dia membawa sesuatu yang berfaedah. Ataupun orang yang boleh berkata-kata serta dapat menyuruh orang ramai melakukan keadilan dan dia sendiri pula berada di atas jalan yang lurus. Satu orang lelaki yang tak boleh buat apa-apa. Atau mungkin kita kata orang yang lumpuh, tak boleh buat apa. Kan? Seorang lagi boleh buat baik, boleh buat macam-macam. Mana satu yang lebih baik? Kalau kamu nak angkat sebagai seorang pemimpin, yang dua antara dua ni mana satu yang kamu nak ambil? Semestinya lelaki yang kita kata yang boleh berkata-kata ni, yang boleh memberi perintah, yang boleh memandu kita ke jalan yang benar. Takkan ambil daripada kalangan orang yang tak boleh bercakap tadi tu, orang yang lumpuh tadi. Tetapi hakikatnya tuan-tuan,
majoriti daripada manusia memilih yang tu. Kita perlu sedar bahawa umat Islam adalah, bukan kita tidak mewakili majoriti daripada umat manusia. Kita hanyalah sebahagian sahaja daripada umat manusia. Kalau tak silap saya, kita hanya mewakili 1/4 daripada daripada penduduk dunia. Jadi 3/4 ni sebenarnya tuan-tuan, mereka lebih memilih, kita kata lelaki yang hamba abdi yang tak boleh buat apa, mereka memilih lelaki yang lumpuh yang tak boleh nak buat apa untuk sebagai pemimpin. Sebab itu kita kata dia punya ni lah konsep dia. Maksudnya mereka lebih memilih untuk menyembah berhala daripada memilih Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Hidup. Kan? Jadi Allah SWT kata, kalau kamu tak boleh nak bandingkan, ni kita kata lelaki pertama hamba abdi pekat dan tidak mampu berkata-kata, yang lelaki kedua adalah lelaki yang merdeka, dia gunakan rezeki Allah dan bebas untuk berinfak mengikut kehendaknya, mampu untuk berbicara dan menunjuk. Antara dua lelaki ni, mana yang lebih baik? Allah kata, semestinya lelaki yang kedua. Jadi lelaki yang pertama ni adalah ibarat berhala-berhala yang disembah. Lelaki kedua ini adalah, kita kata, dia ada terdapatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mempunyai segala perbendaharaan langit dan bumi. Allah boleh berinfak, Allah boleh memberikan rezeki sana dan sini. Allah boleh memandu kita ke jalan yang benar. Allah boleh berkata-kata, kan? Tetapi alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kan? Banyak manusia yang tak faham benda ni. Kita kadang-kadang sebagai umat Islam, kita nampak benda ni, kita kata, ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Benda ni jelas. Benda ni jelas. Tetapi kenapa majoriti masyarakat dunia masih lagi pilih syirik? Kita nak kata betapa besarnya ataupun betapa bahayanya syaitan, amalan syaitan. Kemudian saya sebutkan dalam aspek tadabbur, saya kata kenapa mengagungkan Tuhan yang lemah. Kan? Manusia sebagai satu entiti yang lemah memerlukan kepada tempat bergantung yang kuat. Ya? Kita ni lemah, kita perlukan kepada pergantungan yang kuat. Menjadi logik akal bahawa Tuhan yang disembah perlulah berupa Tuhan yang mempunyai kuasa yang mutlak, mampu melaksanakan apa yang diingini tanpa bantuan sesiapa pun. Kan? Kita tidak perlu nak menguruskan Allah. Allah menguruskan kita. Sebaliknya kalau berhala-berhala, mereka kena cuci berhala, mereka kena pindahkan, kalau pecah, kena baiki. Kan? Lepas tu disembah. Kan? Jadi Allah kata, dia juga, Allah disebutkan di sini, dia juga mampu untuk mencipta dan juga mampu untuk menghancurkan sesiapa dan apa sahaja. Namun bagaimana pula jika Tuhan yang disembah itu adalah satu Tuhan yang lemah, Tuhan yang sentiasa memerlukan kepada bantuan orang lain, Tuhan yang boleh dimusnahkan oleh sesiapa pun. Adakah Tuhan sebegini layak untuk disembah? Kemudian saya bawakan satu perumpamaan dalam topik yang lain, Tuhan yang ramai ataupun Tuhan yang satu, manakah yang lebih baik? Okay. Sebenarnya tuan-tuan, kepercayaan kepada Tuhan yang ramai hanya akan mencelarukan akidah seseorang. Kerana dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Allah memberikan satu misal perbandingan. Seorang hamba lelaki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berkongsi, yang bertentangan tabiat dan kemahuannya, dan seorang hamba lelaki yang lain hanya dimiliki oleh seorang sahaja. Adakah kedua-dua hamba ini sama keadaannya? Ucaplah Alhamdulillah sebagai bersyukur terhadap penjelasan soal tauhid itu. Bahkan kebanyakan mereka yang musyrik tidak mengetahui hakikat tauhid. Okay. Jadi di dalam ayat ini tuan-tuan, Allah nak kata, bila kita ada bila seseorang hamba yang dimiliki oleh tuan yang ramai, maksudnya seorang hamba tu dia kena serve banyak Tuhan, maka dia sentiasa berada dalam dilema. Kerana setiap tuan itu ada dia punya perangai dan kemahuan dia yang tersendiri. Memberikan arahan yang berbeza kepada hamba tersebut. Dan berkemungkinan arahan-arahan itu bercanggah antara satu sama lain. Jadi logik dia tuan-tuan, bila ada tuan yang banyak ni, setiap tuan tu ada keperluan dia. Kan? Dan dia perlu sebenarnya, dia kena lihat dan perlu penuhi setiap keperluan tuan-tuan dia itu. Jadi hanya akan berada dalam dilema. Kalau buat yang ni, tertinggal yang ni. Kalau buat yang ni, tertinggal yang ni. Sebab tu kadang-kadang, bagi mereka yang beragama Tuhan yang ramai ni, kadang-kadang ada setengah Tuhan tu, dia tak pernah sembah pun Tuhan tu sepanjang hidup dia. Saya sebut di dalam buku, berkemungkinan seseorang itu mungkin tidak akan menyembah antara Tuhan-Tuhan yang banyak tu, yang dia pilih. Berkemungkinan dia tidak menyembah Tuhan itu sepanjang hidup, dia tak pernah kenal pun Tuhan. Kan? Kerana itu hanya akan benda yang sangat celaru. Kemudian, dari aspek yang lain, kepercayaan kepada Tuhan yang ramai membawa kepada satu persoalan yang penting, iaitu bagaimana boleh berlakunya keseimbangan dalam perkongsian kuasa. Okay?
kita sedia maklum dalam sejarah sekarang kalau kita lihat ada setengah manusia bila ada negara yang kuat-kuat, pemerintah yang begitu ramai yang kuat, kadang-kadang manusia ni pun bila dia berkuasa, dia akan bergaduh antara satu sama lain. Betul tak? Kita lihat berapa banyak peperangan yang berlaku. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalaulah itu berlaku sebab setiap manusia itu ada ego dia, ada kemahuan dia, ada apa kita kata, ada benda yang dia nak, yang dia nak capai. Dan orang-orang lain ada perkara yang sama, jadi akan berlaku pertelingkahan dan juga kita kata konflik di situ. Jadi Allah kata, kalau Tuhan tu ramai, nescaya setiap Tuhan itu ada kemahuan dia tersendiri. Mungkin setengah Tuhan tu dia kata, aku nak pokok warna biru. Setengah Tuhan tu kata, aku nak pokok warna hijau. Setengah Tuhan kata, tak cantik warna hijau. Sebenarnya warna kuning paling cantik sekali. Kan? Jadi apa yang akan berlaku? Habis hancurlah semua. Sebab tu Allah sebut di dalam surah Al-Anbiya, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Sebab tak boleh, tak logik untuk untuk alam ini untuk mempunyai lebih daripada satu Tuhan. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian di dalam ayat yang lain pula, di dalam kitab ini saya ada bawakan satu konsep tentang ketuhanan ni, yang mana Allah kata benda ini kamu buat pada aku tak apa, tapi kalau aku buat pada kamu, kamu marah. Apa yang dibuat? Okay? Kita lihat dalam ayat Ar-Rum, ayat yang ke-28, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ia mengemukakan kepada kamu satu misal perbandingan dari keadaan diri kamu sendiri. Iaitu, relakah kamu menerima sebahagian daripada hamba-hamba abdi yang kamu miliki itu menjadi rakan kongsi kamu pada harta benda yang kami telah kurniakan kepada kamu. Okey? Pendek kata dia macam inilah. Kesimpulan dia adalah, kalau kita, tuan-tuan, kita ambil seorang hamba abdi, ataupun hamba abdi mungkin tak kena pada kita punya zaman, kita ambil seorang pembantu rumah. Okay. Pembantu rumah tu, kita kata kat pembantu rumah tu datang, duduk di rumah kita gajikan dia. Kan? Untuk nak apa? Untuk nak buat kerja dalam rumah kita. Tetapi akhirnya pembantu rumah tu dia naik taraf. Dia naik pangkat. Dia jadi sama dengan kita. Dalam arti kata, kita bagi gaji kat dia juga, kita masih lagi bagi gaji kat dia. Tetapi bila-bila masa dia nak ambil duit kita tu, dia boleh ambil. Kan? Itu yang Allah kata tu, berkongsi kurniaan. Contoh kalau pembantu rumah kita nak keluar, dia kata, bos, saya nak keluar, saya bawa kad bank. Minta saya bawa kad debit. Dia nak pergi shopping. Kalau kita kena kat kita, tuan-tuan cakap apa? Buang tebian ke apa? Kamu ni buang tebian ke apa? Kan? Itu aku punya. Itu duit aku. Itu bukan duit kamu. Kita pun akan marah. Betul tak? Bila mana sesuatu yang kita punya, tiba-tiba dikongsi oleh orang yang lain tanpa sebab. Maka Allah kata kat sini, kalau kamu kena kat kamu, kamu marah. Kan? Tetapi kamu buat pada aku tak apa pula. Sebab orang-orang musyrik dulu, bila mereka kata, oh, yang Tuhan ini dia pemberi rezeki. Tuhan yang ni dia, kuasa dia menghilangkan mudarat. Tuhan ini dia boleh menyembuhkan. Padahal semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara-perkara tersebut memberi kesihatan, menghilangkan mudarat, menyelamatkan manusia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu boleh ambil sifat Allah itu, kamu bahagi-bahagikan sama Tuhan-Tuhan kamu. Allah kata, kalau aku ambil harta kamu, aku bagi-bagi, kau marah tak? Marah kan? Jadi kenapa kamu buat pada aku? Sebab tu Allah sebut, sebagaimana demikianlah kami menjelaskan keterangan satu persatu bagi orang yang menggunakan akal untuk memahami. Jadi sebenarnya apa yang kamu buat pada Allah SWT adalah satu kezaliman. Sebab tu kita kena faham. Okay? Ada hak Allah SWT, ada hak manusia. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebut, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apakah hak Allah ke atas manusia? Apakah hak manusia ke atas Allah Subhanahu Wa Taala? Hak Allah ke atas manusia adalah alla an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Untuk kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Hak manusia ke atas Allah, tafaddulan minhu wa takarruman. Hak kita pula adalah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Untuk tidak mengazabkan seseorang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam tauhid, dalam ketuhanan, dalam akidah ni, kita kena menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah Allah akan menjaga hak kita. Kan? Jadi pendek mudah dia macam tu.
Sebab tu bila kita kata orang yang pandang enteng pada benda-benda syirik ni, dia tak kisah sebab dia tidak melihat hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga. Bila kita tak jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, confirm Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjaga hak kita. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala humban semua ke neraka, kan? Sebab kita tidak menjaga hak kita, kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia untuk berfikir, adakah seseorang yang memiliki hamba akan merasa tenang jika hamba yang dimiliki itu berkongsi harta dengannya? Hamba itu mempunyai hak ke atas harta tuannya sama seperti hak tuannya ke atas hartanya sendiri. Sehingga sampai ke tahap ketika ingin membelanjakan hartanya sendiri, tuannya itu akan berasa teragak-agak untuk membelanjakannya kerana risau jika hamba yang dimilikinya itu yang juga merupakan rakan kongsinya tidak bersetuju atas perbelanjaannya. Allah ajak kita berfikir di sini, kalau benda ini kena pada kita, adakah kita akan redha? Kalau kita tak redha, maka Allah kata janganlah buat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di dalam tadabbur saya menyebut bahawa keadilan yang sebenar sebenarnya terletak pada agama Islam. Ia berkonsepkan keadilan terhadap Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan juga hak seorang hamba yang diciptakan Allah dan dikurniakan rezeki. Agama Islam juga selari dengan fitrah manusia. Ini saya menyebutkan kisah Amr ibn al-Jamuh pada muka surat yang ke-50 di dalam buku saya. Di mana Amr ibn al-Jamuh ni seorang lelaki musyrik pada satu-satu masa. Saya rasa kita habiskan yang kisah ni, Ustazah Fatimah. Tak sempat untuk nak pergi pada bab-bab yang lain. Kisah Amr ibn Jamuh ni, dia sembah kepada satu berhala ni, kan? Kemudian adalah beberapa pemuda di dalam kabilah dia tu, sebab Amr bin Jamuh ni adalah pembesar kabilah. Kemudian ada beberapa pemuda dalam kabilah dia dah masuk Islam. Mereka dah masuk Islam. Kemudian mereka nak ajar pembesar mereka ni bahawa apa yang dibuat tu adalah salah, kan? Jadi apa yang mereka buat? Mereka ambil pada 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 malam hari, mereka pergi dekat rumah Amr ibn Jamuh. Mereka ambil berhala Amr tu, dia pergi campak dekat tempat lubang najis, kan? Lepas tu Amr pun pergi, pagi-pagi dia bangun, dia tengok, Tuhan dia ada dekat dalam lubang najis. Jadi dia pun ambil Tuhan dia tu, dia marah-marah apa semua, dia cuci balik Tuhan dia, kemudian dia letakkan balik tempat dia. Malam kedua, lelaki pemuda ni datang, dia ambil lagi sekali Tuhan tu, dia campak lagi sekali dalam lubang najis. Benda yang sama. Esok pagi Amr pun marah, dia cuci balik Tuhan dia letak balik, kan? Lepas tu Tuhan masa dia letak tu, dia kata dah beberapa kali berlaku. Kemudian dia kata pada Tuhan dia kata, kambing pun pandai nak jaga diri dia daripada orang. Kambing pun tahu kalau orang nak kacau dia, dia lari awal. Dia kata, aku pula nak kena jaga kau. Dia ambil lah pedang, dia sangkut pedang tu dekat berhala dia. Dia kata, kau jagalah diri kau sendiri. Dia kata, kambing pun pandai jaga. Malam datang, pemuda tu datang, dia ambil berhala tu dengan pedang-pedang tu sekali campak dekat dalam lubang najis. Akhir sekali Amr bin Jamuh pun bila esok tu fikir, kata apa benda lah dia buat, dia kata. Dia baru tersedar. Akhirnya Amr ibn Jamuh dia masuk Islam, kan? Jadi sebab tu kita kata agama Islam ni adalah sebenarnya agama yang selari dengan fitrah manusia. Cuma bila mana fitrah manusia itu telah diburukkan dengan seburuk-buruknya, maka dia sukar untuk menerima agama fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Saya melihat kepada masa, saya rasa cukup ke setakat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau ikutkan saya hendak menceritakan beberapa lagi dalam bab gambaran Allah pada golongan beriman dan juga gambaran pada golongan kufar. Tapi saya rasa setakat itu sahaja. Tuan-tuan, Doktor, bolehlah. dekat ruangan komen tak ada soalan lagi. Anda rasa boleh je doktor ambil satu contoh dan satu contoh lagi kot? Oh Untuk ya, satu-satu, dua lagi kan? okey. Ah, Uh, kalau macam tu, anda ambil um, saya ambil yang ni lah, ya. Jenis hati manusia. Boleh, ya? Okey, boleh. Uh, Jenis hati manusia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat Ar-Ra'd, ayat yang ke-17. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang, ini ayat ni sebenarnya agak menarik sebab kalau siapa yang baca, dia takkan terfikir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan tentang tentang isi hati manusia. Tetapi bila kita buka kitab-kitab tafsir, ramai para ulama tafsir yang menceritakan tentang perkara ini. Di mana kalau kita lihat ayat ini, Allah menyebut dia menurunkan air hujan dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah lembah dengan airnya menurut kadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhluknya. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung dari benda-benda yang dibakar di dalam api untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas yang diperlukan, juga timbul buih seperti itu.
Demikianlah Allah memberi misal perbandingan tentang perkara yang benar dan juga perkara yang sebelah. Adapun buih itu maka akan hilang lenyapnya, ia hanyut terbuang, manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal di bumi. Di sini kalau dalam kita lihat pada ayat ini sebenarnya ada dua jenis perbandingan. Dua jenis perbandingan. Ya. Maaf. Perbandingan yang pertama adalah menceritakan tentang air bagaimana dia melalui lembah. Okay. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, dia kata air ini sebenarnya mewakili ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padanya telah terdapat pelbagai manfaat untuk manusia. Ayat-ayat ini apabila diperdengarkan kepada manusia, ia menerima respon yang berbeza seperti lembah-lembah yang disebutkan tadi. Ya? Jadi kita kata, manusia ni, hati manusia ni ibarat lembah-lembah ni, ibarat tanah lah, ibarat tanah. Yang mana tanah-tanah ini, kalaulah satu-satu tanah itu subur, maka insya-Allah dia boleh menyerap air. Tetapi kalau tanah itu tak berapa subur, tanah itu keras, seperti mana lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Taala menyifatkan hati orang Yahudi lebih keras daripada batu. Maksudnya orang Yahudi ni, yang Yahudi ni, kalau kita baca Al-Quran, bacalah berpuluh kali pun, Al-Quran tu tak boleh nak tembus di dalam isi hati dia. Kan? Kerana Al-Quran ini ibarat air yang melalui, tuan-tuan. Air yang melalui lembah-lembah. Jadi air ini, kalau tanah tu elok, dia akan serap panduan Al-Quran itu, bahkan bila dia serap, dia akan keluarkan pokok-pokok dan buah-buah yang banyak. Barulah dia bermanfaat. Kalau kalau hati tu, tanah tu keras, lalulah macam mana pun, Al-Quran itu tidak akan sesekali diserap. Okey. Itu yang ulama bincangkan. Kemudian, ulama menjelaskan bahawa dalam perkara ini, ada satu hadis Nabi SAW yang agak menarik. Nabi SAW menyebut di dalam hadis Al-Bukhari, perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang Allah mengutuskan aku untuk menyampaikannya seperti hujan lebat yang turun ke bumi. Bumi itu ada yang subur menyerap air dan tumbuh padanya tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula tanah yang keras, tidak menyerap air tetapi air bertakung padanya. Dalam ayat ini, dia mula secara Nabi SAW mula menjelaskan secara detail sedikit. Dan daripadanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada manusia. Mereka dapat minum daripadanya dan memberi minum kepada binatang ternak dan sebagainya. Dan juga mereka menggunakan air tersebut untuk bercucuk tanam. Dan ada pula tanah yang turun padanya hujan, iaitu tanah yang tidak bertakung air padanya dan tidak pula ia menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama, yang mahu memanfaatkan apa yang aku diutuskan bersamanya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan begitulah pula perumpamaan orang yang tidak mempedulikan petunjuk Allah, lalu dia tidak menerima hidayah Allah yang aku diutuskan dengannya. Okay? Saya refer kepada syarah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi Imam Nawawi menyebut, hadis ini menjelaskan tiga perkara, tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang telah sampai kepada mereka hidayah dan ilmu, lalu mereka menghafalnya, menghayatinya dan beramal dengannya. Maka mereka telah mengambil manfaat daripada ilmu tersebut dan menyampaikan manfaat tersebut kepada orang lain. Maksudnya orang yang bila dia dapat, contoh dia dapat belajar Al-Quran, dia faham tafsir Al-Quran itu, kemudian dia beramal dengan panduan Al-Quran, kemudian dia boleh mengajarkan dia kepada orang lain. Okay, itu golongan pertama. Golongan yang kedua pula adalah golongan yang mempunyai keupayaan untuk menghafal. Dia boleh hafal, tetapi mereka tidak mempunyai kefahaman yang mendalam dan tidak pula mampu untuk mengistimbat hukum hakam. Itu kalam Imam Nawawi. Yang mana mereka ini dia boleh hafal, kan? Contoh dia hafal Al-Quran, tapi dia tak faham. Dia tak faham. Okey. Lepas tu mereka juga tidak bersungguh dalam urusan ketaatan kepada Allah. Maka mereka hanya menghafal ilmu tersebut sehingga datang kepada mereka golongan yang mampu untuk memahami ilmu tersebut dengan baik. Jadi golongan ini mereka boleh faham, mereka boleh hafal dan dia boleh mengajarkan kepada orang lain. Tetapi dia tidaklah kata boleh memberi manfaat yang banyak. Dia hanya sekadar untuk diri dia tu bolehlah. Contoh dia hafal lah qul huwallahu ahad sedikit, dia hafal qul a'udzu birabbil falaq sedikit, kan? Tapi dia tidak boleh faham ayat tersebut, dia tak faham, dia tak boleh nak istinbat hukum, dia tak tahu apa yang Allah SWT cerita dalam tu, dia tak faham pun. Kan? Jadi ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ni yang paling teruk lah. Golongan yang tidak mempunyai keupayaan menghafal maupun kefahaman yang baik. Mereka mendengar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala namun tidak mengambil apa-apa manfaat daripadanya maupun menyampaikan manfaat tersebut kepada orang lain. Ini yang kita kata tadi tanah yang keras. Tanah yang keras bila mana datangnya Al-Quran tak menghafal pun tak nak, kemudian tak nak faham, tak nak beramal, tak nak apa.
Jadi ini tiga golongan yang Nabi SAW sebutkan, dan tiga golongan ini sebenarnya hadis ini ramai para ulama meletakkan hadis ini ketika mana mensyarahkan ayat anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Yang mana Allah SWT menurunkan air, dan air itu melalui lembah, setiap lembah itu mengikut kadarnya yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini tak nampak macam ayat matal tuan-tuan, tetapi ramai para ulama yang menganggap dia termasuk di dalam ayat masal ataupun ayat amsalul Quran. Tadabbur dia, pengajarannya. Ya. Al-Quran itu menghidupkan hati-hati yang subur. Kan? Al-Quran mampu untuk menghidupkan hati-hati yang mati, memberikan kepadanya cahaya agar seseorang sentiasa hidup di dalam cahaya kebenaran. Namun begitu, Al-Quran tidak dapat menembusi semua hati manusia. Jadi tuan-tuan, kalau kita rasa nak mendapatkan, orang kata apa, nak menjadikan Al-Quran sebagai teman yang rapat, hati kita kena bersedia dulu. Saya ingat kepada satu tafsiran ayat di mana Allah Subhanahu wa taala kata huwallazi ba'atha fil ummiyin di dalam surah Al-Jumu'ah. Wallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa Allah mengutuskan seorang rasul untuk membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata wa yuzakkihim, menyucikan hati mereka. Wa yu'allimuhum, kemudian Allah kata rasul itu juga mengajarkan kepada mereka kitab dan juga sunnah, Quran dan sunnah. Para ulama bila dia melihat turutan ini, yang turutan pertama yatlu, okey, membaca. Kemudian turutan yang kedua adalah penyucian jiwa. Turutan yang ketiga adalah pengajaran Quran dan Sunnah. Penyucian jiwa tu, setengah ulama bila dilihat ayat ni dia kata, sebenarnya bila kita nak belajar Al-Quran dan Sunnah, penyucian jiwa itu perlu berlaku terlebih dahulu. Kita perlu mempunyai hati yang, tak adalah nak kata hati yang totally bersih, tetapi hati yang sudah bersedia untuk nak menerima pengajaran tersebut. Sebab tu kalau hati kita ada ego, kita rasa degil, penuh dengan syahwat, Quran tu tak boleh nak masuk. Sunnah Nabi SAW tu tak boleh nak masuk. Sebab tu hafal-hafal Quran tak boleh nak dapat. Kan? Macam contoh kata apa Imam Syafi'i kata, saya syakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa qala innal ilma nurun wa nurullahi la ya'tihi al-'asi. Yang mana uh, dia mengadu kepada tuan guru dia, dia kata aku tak boleh nak apa hafalan aku sangat teruk, kan. Kemudian guru dia kata kau kena tinggalkan maksiat kerana ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi penyucian jiwa itu perlu berlaku supaya apa? Supaya ilmu Al-Quran itu dapat masuk ke dalam hati-hati kita. Saya rasa setakat itu dahululah, saya rasa, sebab dalam bab-bab yang lain ada juga bab gambaran Allah pada golongan orang bukan Islam. Saya rasa banyak lagi yang perlu, yang kalau nak dikupas boleh dikupas, tapi lihat kepada masa, saya rasa setakat itu sahajalah. Surah Fatimah, saya rasa apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu sebenarnya memang datang daripada diri saya sendiri. Saya nak berterima kasih kepada semua yang telah membeli buku saya. Saya mengharapkan buku saya ini mampu untuk mendekatkan tuan-tuan kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun saya boleh katakan mendekatkan tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Kerana bila mana kita lebih dekat kepada Al-Quran, insya-Allah iman kita akan bertambah, dan dengan bila mana iman kita bertambah, maka insya-Allah kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak terima kasih kepada semua. Kalau ada perkara yang tidak faham ke daripada buku, insya-Allah saya bersedia untuk ni, untuk dihubungi lah kalau ada benda yang tak faham ke, dan kalau nak buat daurah ke apa ke, maka saya insya-Allah bersedia untuk membantu. Saya serahkan balik kepada Ustazah Fatimah. Jazakallah khairan Dr. Muhammad Arif atas perkongsian tadi. Masya Allah, menarik apa yang doktor terangkan tu. Mungkin sebelum ni kita tak perasan, oh rupanya ayat tu sebut tentang hati dan sebagainya tadi kan. Masya Allah. Dan ada beberapa soalan lah ni. Okey, satu. Okey, ada satu soalan yang ditanya oleh Ummu Adam, Puan Nur Syafini. Uh, Beliau tanya, doktor, dalam perbandingan tentang golongan munafik umpama kayu bersandar tadi tu yang doktor terangkan tadi, bagaimana untuk kita aplikasikannya dalam kehidupan? Contohnya dalam kita memilih kepimpinan negara tadi kan. Bukankah Nabi juga tidak mengetahui siapa sebenarnya munafik kan? Maksudnya sebab dia sembunyi kan benda tu.
Jadi adakah dengan hanya melihat tingkah laku ataupun cara percakapan yang memukau sudah membolehkan kita untuk mengatakan mereka ni termasuk dalam golongan tersebut? Bimbang ia mungkin menjadi titik tolak aktiviti melabel lah dan berprasangka buruk ke antara satu sama lain. Doktor kena unmute. Sorry, saya stop share dulu lah. Okay. Bagaimana kita nak mengaplikasikan ayat ini di dalam kehidupan seharian? Okay, ka'annahum khusyubun musannada. Sebenarnya kita sebagai manusia semestinya kita tidak mengenal erti. Kita kata kita tidak mengenal isi hati seseorang. Boleh jadi seseorang itu dia berlakon kan. Sebab itu golongan munafik ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran supaya kita mengambil iktibar dan kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga dengan golongan ini. Sebenarnya kita hanya boleh hukum bil zawahir. Kita sebagai manusia kita hanya boleh hukum daripada zawahir, daripada zahir pada satu perkara sahaja. Cuma kita boleh buat penilaian tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya kita boleh buat penilaian kerana kita ada kayu ukur. Kayu ukur Allah SWT telah berikan kepada kita iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Okay? Jadi sesiapa sahaja, tak kisahlah seorang pemimpin ataupun seorang manager ataupun sesiapa sahaja, adun ke apa ke tak kisah. Selagi mana tingkah laku dia adalah selari dengan apa yang disarankan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita sokong. Kan? Maka kita sokong. Tidak menjadi masalah. Selagi mana seseorang itu memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah dia kita kata uh, ada tingkah laku dia seolah-olah nak merendahkan Islam ataupun nak menjauhkan Islam ataupun nak mempromot ajaran-ajaran yang sesat ataupun nak mempromot liberalism di dalam memahami agama. Selagi mana dia tidak menjurus kepada situ, maka kita hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai seorang Muslim sangat mudah kerana kita sudah mempunyai panduan. Kalau orang yang tidak ada panduan, maka dia akan mulalah kita kata hukum daripada perspektif yang berlainan. Jadi dia akan jadi sukar untuk nak buat satu keputusan yang jitu, yang tepat. Tetapi kita Alhamdulillah Al-Quran dan Sunnah itu telah ada. Jadi apa yang selari dengan Al-Quran, maka kita sokong. Apa yang selari dengan Sunnah Nabi SAW, maka kita sokong. Isi hati manusia tuan-tuan, kita tidak tahu. Isi hati manusia kita tidak tahu. Jadi kalau seseorang itu menipu ke apa ke, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kayu ukur kita telah ada. Jadi itu yang menjadi orang kata apa penilaian kita adalah berdasarkan kepada kayu ukur tersebut. Label melabeling golongan ini adalah munafik dan golongan label melabeling ini adalah label melabel ni sebenarnya tuan-tuan. Dulu masa orang kafir nak menolak Nabi SAW, bila dia tidak boleh nak tolak keabsahan ataupun kita kata kehebatan Al-Quran, dia label melabel lah. Dia senang. Sebab label ini adalah antara cara yang paling mudah untuk nak menolak sesuatu. Kan? Jadi apa yang orang kafir musyrik buat dulu, dia kata Nabi SAW adalah orang yang gila. Kemudian dia kata Nabi SAW adalah ahli sihir. Sebab apa dia label? Sebab dia tidak boleh nak berhujah dengan Nabi SAW. Jadi label itu cara yang paling mudah untuk nak menjauhkan orang daripada Nabi SAW. Jadi saranan saya tuan-tuan, jauhkanlah daripada label-melabel. Umat Islam saya nampak sekarang banyak terpecah dan kita banyak berpecah belah. Kita berpecah belah disebabkan politik. Kita berpecah belah disebabkan aliran. Kita berpecah belah disebabkan tak tahulah, saya tak tahu, mungkin harta. Kan? Jadi banyak perkara yang menyumbang kepada perpecahan. Jadi kita kalau boleh kurangkan label-melabel, kurangkan berpecah belah, carilah satu titik persamaan antara kita semua. Semoga Allah SWT menyatukan kita semua di bawah panduan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan, doktor. Satu saranan yang baik daripada doktor. Kita elakkanlah label-label dan sebagainya kan. Terutamanya bulan Ramadan ni kan. Kita jaga mulut kita, komen kita dan sebagainya di media sosial kita kan. So apabila ada isu yang timbul, kita jangan cepat nak melatah kan. Kita kaji dulu. Bukan kita menulis secara emosi di media sosial dan sebagainya. Okay, Alhamdulillah. Seterusnya ada yang tanya, mostly kiasan dalam Al-Quran ni orang awam akan ada halangan untuk faham. Memang kena rujuk tafsir lah kan, doktor? Unmute dulu. Okay. Saya tidak kata semua kiasan dalam Al-Quran itu perlukan kepada kita tafsir. Dan sebab saya ada seorang pelajar masters yang membuat
kajian tentang ayat Amsal ni sebenarnya. Sebahagian ayat Amsal ini mereka adalah mudah, ia adalah mudah untuk difahami. Ia adalah mudah untuk difahami. Tetapi sebahagian yang lain memerlukan kepada pentafsiran yang lebih. Ya, sebagai contoh, kalau saya bagi contoh anjing, Allah SWT ada sebutkan di dalam surah Al-A'raf, umpama seseorang ataupun umpama orang kafir itu ibarat anjing yang mengeluarkan lidah dia. Ya, yang mana kalau kamu kejar lidah dia terkeluar, kalau kamu biar dia duduk pun lidah dia terkeluar. Kan? Orang kalau baca macam, apa benda, apa kaitan dia kan? Orang tak faham. Kan? Jadi, tetapi secara umum orang boleh faham. Sebab tu saya katakan tadi, saya katakan apa nama, Amsal tu sendiri, Al-Quran itu dia ada banyak layer. Jadi daripada layer pertama sebenarnya kita boleh faham Allah SWT menyamakan orang kafir ini seperti anjing. Itu dah satu kefahaman yang baik. Kan? Cuma kenapa lidah dia terkeluar, kenapa kita kejar lidah dia terkeluar, kenapa kita, itu kefahaman yang lebih mendalam. Itu kena refer pada kitab tafsir lah. Itu layer-layer yang lain. Jadi kalau kita nak faham secara menyeluruh terhadap ayat Amsal, memang kita perlu refer kepada kitab-kitab tafsir, tetapi secara umum dia lah. Semestinya bukan semua ayat Allah dah lama pun 1 jam setengah dia tak boleh cakap dah. Bukan semua ayat Amsal ah, yang perlu kepada kita tafsir. Ada yang sekadar kalau kita baca kitab terjemahan pun, insya-Allah kita dah boleh dapat satu jenis kefahaman. Cuma kefahaman yang lebih mendalam itu perlukan kepada rujukan-rujukan yang lain. Allahu a'lam. Okey, Alhamdulillah. Jelas apa yang doktor jawab tadi. Alhamdulillah. Saya rasa dah tak ada lah soalan yang ditanya. Mungkin doktor pun ada hal lain, urusan lain selepas ni. Kita pun seperti yang dijanjikan, kita pun 1 jam setengah kan program kita. Alhamdulillah. Dan saya sarankanlah kepada para peserta yang sedang menonton, mungkin boleh sebarkanlah kepada sahabat-sahabat yang lain juga tentang buku doktor ni. Okey, macam ni di tangan saya ni, Kiasan Tuhan dalam Al-Quran. Mungkin boleh dapatkanlah, insya-Allah. Link saya dah share juga di ruangan komen. Link buku ni minggu lepas masa sesi doktor Ustaz Fazrul, ada yang order 2 teruslah buku ni kan. So saya baru selesai submit apa baru selesai menguruskanlah order tuan-tuan perempuan yang order minggu lepas. Mungkin dalam perjalanan lah tu buku tersebut. So nanti apabila sampai nanti mungkin boleh baca lah. Saya mohon maaf sebab mungkin tak sempat sampai buku ni pada hari ni, masa hari sesi dengan doktor. Sebab tu saya beritahu doktor, doktor kalau boleh siapkan slide lah supaya memandu lah perjalanan kelas kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan doktor dapat sediakan slide tadi tu. Alhamdulillah membantulah. Dan kalau doktor boleh share ke, nanti saya boleh share kepada peserta yang lain di grup peserta, insya-Allah. Jadi jemput dapatkan buku doktor RM23 sahaja. Moga-moga dapat manfaat lah lepas ni. Dan satu lagi cara yang menarik juga saya rasa, apabila kita buka buku doktor ni, kita tengok surah-surah, sebab dia mungkin tak ikut turutan surah kan doktor kan. Ada tak ikut turutan surah. Jadi apabila kita baca, contoh macam tadi kita tengok ada perumpamaan dalam surah Al-Ankabut sebagai contoh kan. Jadi masa kita baca surah Al-Ankabut, nanti masa juzuk tu kita baca, kita dah boleh tanda dekat Al-Quran kita ke, kat terjemahan ke, ataupun kat nota kita ke, ini ayat perumpamaan. Bila kita baca tu, kita tadabbur, kita tengok buku ni, kan, kita tengok penjelasan apa sebenarnya tadabbur tentang ayat perumpamaan tersebut dalam Al-Quran. At least masa Ramadan ini kita kuasailah 10 perumpamaan ke, kita letak target kan, 10 perumpamaan kita dapat tadabbur pada bulan Ramadan kali ini. Dan bulan Ramadan akan datang pula 10 lagi ke kan. So kita Alhamdulillah, buku doktor ni seperti yang sahabat kita sebut tadi, susah juga nak faham kan. Perumpamaan, ada mungkin perumpamaan yang apa, tak direct kan, kita kena kuasai tafsir, baca tafsir dan sebagainya, baca buku yang lebih mendalam. Jadi doktor dah mudahkan sebenarnya kita untuk faham, untuk tahu tentang kiasan ataupun perumpamaan, insya-Allah. Jadi boleh dapatkan di ruangan komen, insya-Allah. Dan doktor pun ada share juga link, doktor mungkin boleh dapatkan juga melalui doktor, insya-Allah. Dan Mutiara Tadabbur hanya memudahkan sajalah untuk para peserta dapatkan. Alhamdulillah. Dan Mutiara Tadabbur pun submit order pun kepada Karya Bestari juga. Karya Bestari yang akan menguruskan pengepusan buku ini, insya-Allah. Karang Craft, insya-Allah. Okay, jazakumullah khairan. Insya-Allah kita akan bertemu lagi. Minggu ni agak pack sikit program kita. Kita ada 4 siri sebenarnya minggu ni sahaja. Minggu lepas 2, minggu ni 4, dan berbaki lagi minggu depan, insya-Allah 3 lagi. Dan
InsyaAllah next series nanti hari Khamis ni sebenarnya slot saya sendiri. Saya lah moderator dan saya lah penyampainya kan. Jadi agak mencabar juga. Saya cubalah insyaAllah untuk berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan tentang surah Al-Mulk kan, yang mana Nabi baca setiap malam, dan bagaimana surah Al-Mulk ini memberi motivasi untuk kita memulakan hari, keesokan hari tu. Malam tu kita baca surah Al-Mulk. Rupanya surah Al-Mulk ni memberi motivasi untuk kita meneruskan kehidupan pada esok hari itu. Apa motivasi yang surah Al-Mulk gariskan kepada kita, insyaAllah saya akan kongsikan nanti pada sesi My Tadabbur Time, sesi yang kelima insyaAllah pada hari Khamis ini. Ya, jazakumullah khairan. Kita tutup dululah kelas kita pada pagi ini dengan suratul Nas dan tasbih kafar. Okay, jazakallah khairan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi dalam program-program yang lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Yes. Assalamualaikum. Ya.